EasyAdu, aplikasi telefon pintar yang dibangunkan membolehkan pengguna untuk membuat aduan secara terus. Lebih 25 kategori aduan yang boleh dipilih di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan perkhidmatan geotag untuk mengenal pasti lokasi kesalahan yang diadu. EasyAdu memudahkan pengguna membuat aduan bila-bila masa dan di mana sahaja. Hanya dengan beberapa langkah mudah, masalah yang ada dapat dilaporkan. Muat turun sekarang untuk perkasakan hak pengguna anda. EasyAdu, saluran aduan kepenggunaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton pada hari ini. Sekarang kembali lagi bersama dengan saya Muhammad Haziq untuk bicara live kita pada hari ini. Jadi bicara kita hari ini adalah berkenaan dengan ekonomi dan tajuknya adalah kemampanan menjana kesejahteraan. Okey, baiklah. So tanpa kita membuang masa, saya menjemput tetamu khas kita untuk dia memperkenalkan diri beliau terlebih dahulu. Kita bawakan daripada Sabah, Encik Profesor Dr. Firdaus. Apa khabar, Doktor? Khabar baik, apa khabar Haziq? Baik, Alhamdulillah. Okey, baik Doktor. Sebelum kita mulakan bicara ekonomi kita pada hari ini, kita nak minta Doktor lah untuk perkenalkan diri. Kita berkenalan terlebih dahulu. Silakan Doktor. Ya, pertama kali terima kasih ya Haziq dan juga Kementerian untuk menjemput saya sebagai panel untuk cerita tentang topik yang begitu penting sekarang ni, apatah lagi selepas pasca 19 dan juga kerajaan Madani selepas setahun. Ya, kita dapat lihat banyak perubahan di mana kita nampak pro rakyat ataupun polisi-polisi yang utama untuk memastikan memperkasakan rakyat dan juga memperkasakan rakyat dan juga memastikan ekonomi itu terus bergerak ya. Jadi pertama kali saya Firdausi Sufian daripada UiTM Cawangan Sabah, pensyarah di Fakulti Sains Pentadbiran dan juga Pengajian Polisi. Saya sudah mengajar saya lebih daripada 1 dekad, right? Saya dekat. Saya dah dekat 1 dekad dan akan terus terus mengajar di UiTM, nampak ya? UiTM di hatiku. UiTM di hatiku dan seterusnya, memastikanlah yang kita mempunyai sumber manusia yang kompetitif ya. Saya rasa sekarang ini amat penting sebab banyak perubahan sekarang di universiti dengan adanya teknologi yang baru dan juga isu-isu yang baru kan. Jadi tanggungjawab pensyarah untuk memastikan menyumbang kepada sumber manusia itu amat penting lah. Okey, baik Doktor. Baik, mari kita pergi ke soalan kita yang pertama Doktor. Jadi, soalan yang pertama adalah bagaimana kita boleh memastikan kemampanan sesebuah perniagaan itu, perniagaan, dan sejauh mana kemampanan ini dapat memberi impak kepada pertumbuhan ekonomi serta kebaikan kepada komuniti tempatan. Dipersilakan Doktor. Ya, sekiranya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi, kata kunci dalam soalan ini pertumbuhan ekonomi, kemampanan dan juga kebaikan kepada rakyat, komuniti tempatan secara umum ya. Jadi pertumbuhan ekonomi biasanya bergantung kepada ini daripada teori-teori pembangunan. Kalau kita lihat, pertama adalah pelaburan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Ya, pertama pelaburan, dan yang kedua teknologi, dan yang ketiga adalah modal insan yang kompetitif. Jadi kalau kita lihat dasar-dasar kerajaan sebelum ini ada 3 dasar utama yang kita lihat adalah pertama Pelan Ekonomi Madani ya, yang ini sebenarnya telah menetapkan nada pembangunan dan juga strategi untuk membangunkan ekonomi yang berbeza, di mana penekanan itu banyak pada menstrukturkan semula ekonomi dengan meningkatkan pelaburan dan juga penambahan ekonomi aktiviti yang baru dalam Malaysia ini, terutamanya dari segi nilai tambah ya, termasuklah plan yang diperkenalkan oleh kerajaan iaitu NETAR ataupun lebih dikenali dasar Pelan Hala 7 peralihan
tenaga ya. Ini adalah membawa sektor baru untuk masuk ke dalam ekonomi Malaysia. Saya rasa ini amat penting. Dan yang seterusnya adalah sudah tentu kaji semula KSP, rancangan Malaysia ke-12, di mana banyak aspek-aspek ditekankan tentang modal insan, ditekankan dengan teknologi dan juga pelaburan. So semua ini amat penting dasar ini untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Jadi kalau kita lihatnya, sebuah perniagaan itu dapat berada dalam status mampan ataupun kompetitif. Ya. Pertama sekali, ekosistem amat penting. Right, so ekosistem di negara itu amat penting. Sebelum kita cerita perniagaan, kita cerita dulu ekosistem dan dasar-dasar dalam sebuah negara itu. So kalau kita tengok, kerajaan telah perkenalkan banyak dasar yang saya katakan tadi, dasar contohnya pelan ekonomi madani ya. Ada 7 ada 7, saya rasa tidak silap saya, ada 7 aspek yang ingin dicapai ya. Dan lepas tu kita tengok rancangan Malaysia ke-12, ada 17 inisiatif, 71 strategis dan satu lagi yang ini NETAR ya. Saya rasa itu ada 6 policy level untuk kita ubah kepada peralihan tenaga. Nah, ada satu lagi saya terlupa pula, itu Pelan Perindustrialisasi 2030. Itu asas penting untuk menstrukturkan semula ekonomi Malaysia ini. Nah, ini semua adalah enabler supaya mewujudkan satu ekosistem yang kondusif. So secara asasnya, kalau kita tadi dasar itu ya, dasar yang besar ya. Jadi secara asasnya apa yang kita perlu memastikan perniagaan itu mampan, ekosistem kerajaan yang kondusif adalah pertama sudah tentu infrastruktur yang baik ya. Saya rasa itu amat penting. Right? Yang kedua adalah infrastruktur. Yang ini kita cerita pasal digitalisasi ya, kita cerita pasal kalau dalam pelan ekonomi dalam pelan perindustrialisasi itu, dalam dia punya mission kedua dinyatakan tentang tech digital ya. Dan juga itu penting sebenarnya untuk digitalisasi ya. Dan sudah tentu kalau perniagaan yang kalau kita lihat regulation. Ya, ini bagaimana kita membawa perniagaan datang ke Malaysia, bagaimana kita dapat memudahkan pelaburan tersebut. Tidak bermaksud hari ini kita mau bawa, besok kita dapat, mungkin ada proses-prosesnya, namun harus diperhalusi. Saya rasa dalam pelan ekonomi madani itu dia kata untuk ease of doing business itu dia kena capai, saya rasa dalam status top 10 kalau boleh ya. Jadi ini satu perkara yang amat penting. Okay, untuk memastikan kita ada banyak pelaburan supaya senang pelaburan dapat datang ke Malaysia. Dan kita sudah nampak banyak sekarang ni, Perdana Menteri telah mengatakan bahawa ada 63 bilion pelaburan yang akan datang ke Malaysia. Saya rasa yang telah diluluskan lah, approve ya. Saya rasa ada banyak lagi. Dan seterusnya adalah pasaran buruh. So bila kita cerita pasaran buruh ini amat penting. Ya, sebab ini berkait rapat dengan modal insan yang ada di Malaysia. Jadi pasaran buruh kita kenalah kompetitif. Right? Kalau kita ingin menstrukturkan ekonomi kita semula, ingin mewujudkan banyak perniagaan-perniagaan yang bersifat nilai tambah, ya, saya rasa itulah nada yang ditetapkan oleh Perdana Menteri apabila meluncurkan pelan ekonomi madani dan juga pelan perindustrialisasi baru. Jadi untuk mewujudkan nilai tambah ini, di sinilah modal insan itu penting. Jadi kalau kita lihat bukan saja kepentingan mengeluarkan graduan-graduan yang atau orang bilang graduan berketerampilan, kompetitif ya, dan juga mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu. Kita nampak juga dalam bajet 2024 itu Perdana Menteri telah memberi penekanan tentang TVET. So TVET kita nampak bajet pun dekat 6.8 bilion, lebih tinggi dari bajet pembangunan negeri Sabah ya. Maksudnya kerajaan amat serius sebenarnya melihat kepentingan TVET itu, sebab ini sebenarnya yang akan melahirkan dan dapat memberi supply of labor, pasaran buruh yang
mempunyai kemahiran tertentu. Sebab untuk kita way forward, untuk kita maju ke hadapan memacu ekonomi kita ini adalah kita mempunyai modal insan yang kompetitif dan juga mahir. Sebab kita ingin mengubah struktur ekonomi. Mengubah struktur ekonomi maksudnya kita kena ada kemahiran yang tertentu. Right? Saya rasa Perdana Menteri telah menetapkan banyak aspek perniagaan yang fokus economic areas dalam pelan perindustrialisasi. Nah, sebagai peniaga pula, kita nampak dalam rancangan Malaysia ke-12 itu dia banyak insentif untuk peniaga-peniaga. Ya, kalau kita tengok digitalisasi ni, banyak. My Startup lah, Rise Forward lah, banyak kalau kita tengok dalam rancangan Malaysia untuk merancangkan ekonomi. Jadi saya rasa untuk peniaga-peniaga itu mereka kenalah peka dengan insentif-insentif yang ada. Tapi saya rasa kerajaan, kementerian pun banyak membuat promosi, ya. Termasuklah macam hari ini di KPDN telah ada membuat program Skol 2023, ya. Satu program yang amat baik sebenarnya untuk rakyat mengetahui apa yang dilakukan, apakah perancangan oleh kerajaan untuk menangani kos sara hidup dan juga rancangan-rancangan yang lain, ya. Jadi selain daripada itu, ya, saya rasa sebagai peniaga kalau sekarang ini kita lihat kerajaan telah menetapkan enabler tertentu untuk perniagaan yang lebih mampan. Jadi sebenarnya kita kena ini yang paling penting sebenarnya. So peniaga kadang-kala kita kena ada think local, act global. So maksudnya kita fikir memang untuk kepentingan negeri ataupun negara, ya, tapi pada masa yang sama apa yang kita lakukan boleh memberi impak kepada global. Saya rasa ini amat penting. Sebab kalau kita lihat sektor pembuatan contohnya, sektor pembuatan terutamanya berkaitan dengan kenderaan. Jadi rantaian pengeluaran di Malaysia ini, kita mempunyai vendor-vendor yang kompetitif. Right? So saya rasa ini harus dinaikkan, harus diberi tumpuan agar mereka boleh memberi impak dan pengeluaran yang lebih kompetitif agar mereka act global. Nah, bukan saja think local untuk betul untuk rakyat, untuk memastikan kita tidak bergantung sangat dengan import, ya, tapi pada masa yang sama bila setiap kali kita lakukan sesuatu itu kita adalah act global, memberi impak kepada dunia. Ya, jadi saya rasa ini sama dengan aspirasi plan ekonomi madani di mana kita ingin menjadi jago serantau, bukan saja di ASEAN tetapi di dunia. 30 ekonomi terbesar di dunia, ya. Jadi so we have to think local untuk kepentingan rakyat, ya, tapi pada masa yang sama bila kita melakukan sesuatu itu, cetusan idea inovasi itu ataupun pengeluaran kita haruslah memberi impak kepada rantaian global, ya. Nah, saya rasa inilah kalau kita cerita kemampanan satu perniagaan itu, saya rasa dengan adanya enabler yang diberikan oleh kerajaan itu, sekarang saya rasa perniagaan harus embrace perubahan, terutamanya daripada digitalisasi, nilai tambah, ya, dan juga perubahan struktur. Saya rasa dasar sudah jelas. Memang kita tahu di mana hala tuju negara ini, dan kerajaan pun telah berusaha. Kalau kita tengok Perdana Menteri setiap kali pergi luar negara mesti memastikan keterjelasan dasar negara itu. Sekarang juga apabila sudah pelaburan sampai ke Malaysia, now we have to prove that we can. Yang kita boleh. Pada masa yang sama juga sebab sudah tiba masanya juga kita jangan banyak bergantung terlalu banyak dengan import. Sebab ini yang bila kita terlalu banyak bergantung dengan import, ini yang masalahnya, kerana apabila kejatuhan ringgit contohnya, walaupun itu tidak ada luar kawalan kita, sebab bukan kita yang kawal tentang pasaran kewangan dunia ataupun global, tetapi kalau kita dapat memperkukuhkan domestic economy, saya rasa apabila kita kurang bergantung import, saya tidak mengatakan yang kita tidak import langsung, tapi kurang kebergantungan itu,
maka at least kita dapat memperkukuhkan ekonomi kita dengan ekspor. Ya, saya rasa itulah yang inilah kalau boleh dikatakan ya impak kemampanan suatu perniagaan dan impaknya kepada pertumbuhan ekonomi kepada rakyat Malaysia. Yes, baik Doktor. Terima kasih atas jawapan itu tadi. Very padat, penuh dengan informasi yang kita perlukan. Dan yes, betul kita as peniaga kena think local but act as a global. So ia akan memberi impak kepada orang luar berkenaan dengan kita punya perniagaan. Okay, baik. So kita dah sentuh tentang soal peniaga ataupun perniagaan kan. Jadi kita hendak beralih pula Doktor kepada pengguna. Bila sebut soal pengguna ni, kita tidak larilah dengan pendapatan boleh guna. Jadi apa maksudnya pendapatan boleh guna ni? Dan macam mana kita nak menguruskannya? So boleh Doktor huraikan. Silakan Doktor. Ya, sekiranya kita lihat pendapatan boleh guna ini dalam bahasa Inggeris dia ada disposable income lah. Tapi sebenarnya ini adalah soalan ataupun isu yang semua rakyat pun ingin amat dekat dengan rakyat apabila kita cerita tentang kos sara hidup pertama dan juga pendapatan mereka. Saya rasa pendapatan ini kerajaan telah banyak usaha-usahanya untuk memastikan pendapatan itu bermaruah ya. Kalau kita tengok dalam Pelan Ekonomi Madani kata-kata Perdana Menteri itu ya. So definisi pendapatan boleh guna ni kalau kita boleh lihat lah. Boleh guna maksudnya kalau kita lihat dalam DOSM ataupun Jawatan Perangkat Negara itu pertama definisinya adalah pendapatan yang kasar telah ditolak dengan perbelanjaan. Right, selepas ditolak dengan teks ataupun zakat ataupun contohnya dia telah disposable income selepas contoh seorang itu mendapat STR, alright, kita tolak juga STR itu, kita tengok berapa sebenarnya pendapatan dia. Right, so disposable income ni saya rasa sebenarnya bagus juga sebab sebelum ini kita tidak menggunakan pengiraan disposable income. Biasanya kita melihat pada pendapatan kasar sebuah isi rumah. Kita jarang highlight disposable income ini. Tapi sebenarnya baik apabila kita cerita tentang kita lihat, kita kira disposable income rakyat itu. Saya rasa ini adalah perkara yang baik untuk pertama untuk penganalisis untuk melihat apakah bagaimana sejauh mana yang kita boleh berbelanja ya. Kita boleh tahu juga berapa banyak haziq ya berbelanja sehari, apakah keutamaan haziq ya membeli barang. Tapi biasanya yang haziq masih single ya ataupun sudah masih single lagi. Kalau single dia begini. So kalau kita lihat dalam pengiraan ataupun DOSM punya laporan itu pendapatan boleh guna ini kan dia mengikut saiz rumah, dia mengikut kawasan, lokaliti, dia ikut banyak ya. Banyak aspek sebenarnya apabila kita tengok pendapatan boleh pendapatan boleh guna. So di Malaysia secara umum secara purata kan kita punya pendapatan boleh guna adalah RM7,111, maka kalau penengah itu adalah RM5,413. So ini yang kita boleh guna secara umum, secara purata, secara Malaysia. Sebab kalau kita tengok realiti setiap negeri itu berbeza. Kalau kita lihat realiti setiap daerah itu berbeza. Ini secara purata sahaja ya. Sebab nanti 7,000, besar itu. Macam saya pun tidak sampai juga. Tidak. Ini hanya secara purata seluruh Malaysia. Sebab saya ingin tekankan di sini kalau negeri, kalau lihat zoom in negeri, daerah mempunyai realiti yang berbeza. Jadi pendapatan boleh guna ini maksudnya selepas kita mendapat kita punya pendapatan, kita tolak segala perbelanjaan, maka contohlah haziq mempunyai pendapatan contohnya 4,000, selepas bayar ini bayar itu tinggallah 2,000. Banyak tu you spend sebenarnya haziq kalau 2,000 kalau seorang ya. Tapi ini contohnya gaji 4,000 you sudah tolak semua, rumah tolak, sewa tolak, semua tu dekat 2,000 contohnya. Maka 2,000 itulah sebenarnya kita punya
pendapatan boleh guna yang kita boleh guna selepas komitmen yang kita telah selesaikan ataupun teks ataupun hutang ya. Nah, kebiasaannya kalau kita lihat ya, pendapatan boleh guna ini amat berkait dapat corak perbelanjaan bagi setiap individu dan juga pendapatan boleh guna ini amat berkait rapat dengan gaya hidup mereka sendiri. Alright, so corak perbelanjaan contohnya isi rumah yang ada 4 orang, alright. Kalau mengikut data DOSM itu kebiasaannya, kalau kita melihat perbelanjaan itu amat berbeza orang yang mempunyai 4 orang isi rumah ataupun seorang isi rumah atau lebih daripada 4 orang isi rumah tu amat berbeza realiti perbelanjaan mereka ya. So di Malaysia ini kebanyakannya kita ada 31% ya pendapatan isi rumah itu kan ada 4 orang pendapatan isi rumah itu 31% di Malaysia. Yang lebih daripada 4 orang itu adalah 46.6%. So maksudnya kita ini mempunyai family itu amat ramai lah orang yang berkeluarga ya. Jadi tapi apa-apapun kalau kita lihat di Malaysia ini amat menarik bila lihat data-data yang ada Zik ya. Kalau di Malaysia ini kita ni berbelanja, memang kita berbelanja pun. Tapi ada 3 perbelanjaan utama kalau di Malaysia ini. Itulah kita kena jaga harga, kita kena jaga inflasi, kita kena jaga import ya. Terutamanya barang pertama adalah beras. 3 barang utama yang Malaysia selalu beli, Malaysian. Tapi setiap negeri realiti dia berbeza. Kalau secara umum di Malaysia beras adalah sudah tentu 97% menggunakan duit mereka membeli beras. Kedua adalah ayam, right? Ketiga adalah roti. Keempat adalah minyak masak. Yalah, this is logic lah kan. Tapi ayam dan roti itu yang menarik ya. Kalau di Sarawak, Haziq daripada Sarawak, ayam bukan pilihan utama tapi mi. Sebab suka makan mi kolok. Right? Kalau di Sabah kan beras of course number 1, yang kedua adalah ikan ya, dan seterusnya minyak masak. So setiap negeri berbeza. Kalau kita tengok negeri lain dia agak sama, beras, ayam dan juga roti. So ini adalah perbelanjaan yang kalau kita lihatlah apa yang selepas mereka mendapat pendapatan boleh guna itu, apakah Malaysian spend. So they spend on item-item begini. Jadi tapi begini ya Haziq, kalau kita lihat bagaimana Malaysian berbelanja. Kebanyakan mereka sekarang berbelanja terutamanya sewa rumah dan juga api. Ini adalah perbelanjaan utama. Alright. Now sekarang ini ada juga perbelanjaan makanan dalam rumah yang agak sama perbelanjaan mereka makan di luar. Right? Saya rasa ini adalah satu fenomena yang saya rasa kalau kita lihat perbelanjaan itu agak dekat dari segi setiap bulan itu. Jadi ini bermaksud banyak orang tidak balik rumah makan lah. Maksudnya banyak yang makan di luar. Mungkin sebab tempat tinggal dan juga kerja itu agak jauh. Right? Pertama, dan masa itu tidak mencukupi untuk mereka. Masa itu yang disebabkan mereka berbelanja di belanja makan di luar. So itu yang saya rasa itu adalah fenomena yang bukanlah fenomena baru, tetapi kalau kita lihat kadar berbelanja itu makin meningkat menggunakan pendapatan boleh pakai itu untuk makan di luar almost setiap hari, termasuk makan petang hari dan juga makan malam ya. Now Aziz, ini kos bila kita cerita tentang pemboleh pakai ini, pendapatan boleh guna ini amat berkait rapat dengan of course pertama gaji. Kalau gaji kita tinggi, ialah kita punya disposable income pun tinggi.
Tapi dia juga bergantung di mana lah kita tinggal. Kalau tinggal di Damansara, you tinggal di KL, like center KL, itu berbeza lah reality dia ya. Tapi kalau pendalaman, bandar, memang reality dia berbeza. Saya rasa this one self evidence, tidak perlu kita bincang banyak sebab memang logik lah ya. Tapi kos sara hidup dan juga gaji, pendapatan boleh guna ini amat berkait rapat dengan inflasi. So kita tahu ya, inflasi kita ini sekarang sudah berada dalam keadaan yang sehat. Sebab sebelum ni kalau kita tengok, kalau Haziq masih ingat awal tahun yang lalu dan juga tahun lalu ya, kita inflasi makanan itu sampai 7%. Right? Bukan main-main. Sekarang ni sudah turun banyak. Walaupun ada sedikit daripada laporan yang dosem baru-baru ni ada kenaikan sedikit, tapi amat minimal ya, very little, right? Tapi dalam dia keadaan yang sihat. Jadi inilah inflasi, terutamanya cost push inflation ataupun inflasi disebabkan rantaian pengeluaran yang tidak cukup. Ini yang boleh memberi impak kepada kos sara hidup ataupun pendapatan boleh guna, sebab barang menjadi mahal disebabkan tidak cukup pengeluarannya. Jadi ini yang kita kena jaga-jaga terutamanya, dan saya rasa kerajaan sedang usaha untuk mengatasi, orang bilang the supply side policy lah. Right? Jadi ini saya rasa sesuatu perkara yang baik, dan untuk menangani juga yang kos yang amat meningkat ni, saya rasa dalam 3 hari lagi kerajaan akan mengumumkan gaji progresif, sebab pendapatan boleh guna berkait rapat dengan gaji, dan kita tahu bahawa gaji memang rendah. Bukanlah rendah, kalau kita tengok secara nisbah dia 35% kepada KDNK itu, saya rasa boleh dinaikkan lagi ya kepada 40. Kalau kita lihat Pelan Ekonomi Madani telah mengatakan bahawa ingin menaikkan gaji itu. Jadi gaji progresif akan diperkenalkan. Jadi ini dapat meningkatkan kita punya pendapatan boleh guna. Tapi apa-apa punya, Haziq, kalau kita cerita pasal kos sara hidup ataupun kos sara hidup yang berkait rapat dengan pendapatan boleh guna, dia amat berkait rapat dengan corak perbelanjaan kita, di mana kita berada. Dan juga kita kena faham bahawa kita kena jaga hati-hati, kita kena kontrol kadang-kadang ini spending ya. Sebab terlalu banyak promosi, contohnya credit card untuk orang-orang muda lah. Ya, easy payment. Ini yang bahaya. Sebab kita kena tahu 10% bankruptcy orang muda ya, ikut data yang ada ini disebabkan credit card. So kena jaga-jaga ya, dan ramai orang sebenarnya dekat 56% itu tidak mempunyai simpanan lebih daripada RM500 kalau mengikut survey yang dilakukan oleh Ringgit Plus. Jadi banyak orang muda, kadang-kadang saya pun termasuk dalam itu, disebabkan EPP itu, easy payment. Ini kita kena jaga-jaga. Well, dia penting, okay, dia bagus to some extent, tapi kadang-kadang kita kena jaga-jaga ya, sebab kredit, terutamanya perbelanjaan ginilah, temptation ya, itu untuk berbelanja itu kita kena kawal lah, sebab ada perbezaan kehendak dan juga keperluan. Saya rasa pada ketika ini, apabila kita masih lagi dalam proses pemulihan ekonomi dan dalam perubahan struktur ekonomi ini, kita kena kawal perbelanjaan kita ya. Kalau boleh janganlah terlalu, kalau boleh lah, ini cakap senang sajalah sebenarnya, tapi kalau mau buat pun bukan senang, sebab so many influence, begitu banyak TikTok, social media yang hari-hari boost diorang punya advertisement kepada kita yang patut beli ni, patut beli itu, Jadi dia mengganggu definisi keperluan dan kehendak seseorang individu itu. Jadi saya rasa ini kita kena jaga-jagalah, right? Terutamanya credit card ya. Banyak credit card itu memang bahaya tu. Jadi satu lagi perkara, kalau biasanya kita cerita pasal lifestyle ini ya, saya rasa simpanan itu amat penting. Saya rasa ramai Malaysian tidak banyak
memberi keutamaan kepada simpanan. Saya rasa dengan contohnya ada ASB dan banyak lagi financial package itu, saya rasa kita harus ambil peluang, kerana pertama apabila kita dapat gaji, kita harus reward diri kita dahulu, bukan bayar hutang dulu. Kita reward dulu, iaitu kita kena bayar diri kita, iaitu simpanan. Contohnya ASB kalau ada, ataupun kalau tidak ada pun mungkin mutual fund ataupun simpanan-simpanan yang banyak yang di luar itu. Saya rasa itu pertama kita kena bagi keutamaan, dan baru kita bayar kalau ada kredit kad, bayar kredit kad. Kalau ada bayaran yang lain, saya rasa itu yang paling utama. Betul. Okey, baik doktor, terima kasih untuk soalan yang sungguh-sungguh padat bagi kita, especially tentang kos gaya hidup dengan kos sara hidup ni. Jadi kepada penonton-penonton semua, tolong control yourself dan pentingkan kos sara hidup anda berbanding daripada gaya anda. So kalau kepada sesiapa yang ada credit card and everything, please control yourself. Kita bayar dulu hutang, kita buat simpanan terlebih dahulu untuk menjamin masa depan kita. Baik dok, kita pun dah nak sampai ke penghujung. Mungkin doktor boleh rangkumkan live bicara ekonomi kita pada hari ini untuk side pengguna dan juga side kepada peniaga secara keseluruhannya. Bagaimana mereka boleh menjana kehidupan yang mampan ni? Dipersilakan doktor. Ya, sekali kalau untuk peniaga, saya rasa inilah seperti mana yang kita bincang tadi, iaitu meningkatkan produktiviti dan juga menjadi peniaga-peniaga yang kompetitif. Think local, act global. Saya rasa ini amat penting ya. Dan pada masa yang sama juga ambillah kesempatan insentif kerajaan yang telah diperkenalkan oleh kerajaan. Ini amat penting agar kita dapat memastikan kita dapat ekosistem itu, kita berada dalam sistem yang boleh meningkatkan dan memacukan ekonomi kita. Ya, saya rasa itu amat penting. Yang kedua pula untuk pengguna-pengguna ini, seperti mana yang saya katakan tadi, kita kena jaga-jaga dengan kredit kad. Ini kredit kad tidak ada salah dengan kredit kad. Dia penting ya. There's nothing wrong with credit card. Tapi kita kena tahu kalau kita hutang banyak, dia sikit-sikit lama-lama jadi bukit tak beruntung ya, orang bilang. Right. Jadi kita kena jaga, kita kena peka dan cakna dengan keperluan dan kehendak, dua perkara yang amat berbeza. Ya, saya tahu gaji kalau kita lihat gaji di Malaysia ini memang masih lagi dalam ada peningkatan yang positif secara umum kalau kita lihat daripada pandemik hinggalah sekarang, right? Tapi saya rasa pada yang sama pun kalau gaji berpuluh-puluh ribu pun tapi kita tidak dapat kawal dengan kita hanya fokus kepada kehendak saja, mau beli handphone baru, beli baju baru, apapun baru, nampak dalam social media baru, kita pun ikut. Saya rasa itu yang kita, itu kalau bergaji berpuluh ribu pun tidak cukup juga ya Haziq. Saya rasa ini benda-benda yang klise, tapi kita kena repeat every time untuk mengingati diri sendiri ya, dan saya pun cakap untuk diri sendiri jugalah ya. Tapi apa-apa pun kita kena jaga, kita kena peka dan juga cakna lah. Dan pada masa yang sama juga banyak juga aspek-aspek insentif daripada kerajaan yang berikan kepada rakyat. Saya rasa itu pun perkara yang baik. Kita perlu ambil peluang ya. Jadi itulah kita boleh rangkumkan kepada pengguna dan juga peniaga untuk masa ini. Okey, baik doktor, terima kasih banyak-banyak kerana sudi memberi pandangan ilmu kepada penonton-penonton kita pada hari ini bagi live bicara ekonomi kemampanan menjana kesejahteraan. Jadi kepada penonton-penonton diharapkan dengan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, dan beringatlah kepada anda, ambil nasihat ini, ambil cadangan ini, ambil pandangan ini dengan penuh dalam, dan supaya kita dapat menyediakan diri kita untuk masa depan yang akan datang. Baiklah, itu sahaja untuk live bicara ekonomi kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Firdausi kerana sudi bersama kita pada hari ini untuk live kita ya. Terima kasih doktor. Terima kasih telah menjemput. Okey, baik. Terima kasih juga kepada penonton-penonton kita yang menyaksikan live kita bagi live bicara ekonomi. Segala kata-kata salah silap saya semuanya datang daripada sendiri, dan yang baik itu semua datang daripada
Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu saja untuk live bicara ekonomi, kemampanan menjadi kesejahteraan, dan jangan lupa untuk sentiasa follow social media KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup untuk banyak lagi maklumat yang lebih lanjut. Sekian itu saja, saya Muhammad Aziz. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aplikasi Presskecil diperkenalkan untuk masyarakat lebih bijak merancang perbelanjaan. Dengan carian lebih 480 barangan di seluruh Malaysia pada harga terkini. Aplikasi ini juga membekalkan info terkini harga bahan api dan informasi mengenai hal ehwal pengguna. Kelebihan ciri aplikasi ini berikan akses kedai barangan yang berdekatan dengan pengguna berserta penunjuk arah ke premis yang dipilih. Kini urusan membeli anda bukan sahaja lebih mudah, malah lebih jimat. Ayuh jadikan aplikasi Presskecil rakan belanja anda. Muat turun dan guna sekarang. Presskecil. Bandingkan harga, baru beli.